Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam ruangan pengajian tafsir kita daripada surah Syura. Maka pada pagi mulia ini biiznillahi ta'ala kita akan mula pengajian kita daripada ini surah, iaitu ayat yang ke-31. Kerana kali yang ke-12 baru ni kita telah mengambilkan sedikit daripada pengertian makna dengan cara tadabbur bersama-sama kaum muslimin muslimat yang mengikuti kita bersama. Telah selesai pada itu perjumpaan dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi mulia ini kita marilah nak mula ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 ini Allah Taala bawa datang setelah daripada Allah Subhanahu wa taala ni royak kepada kita. Royak kepada kita macam mana? Royak kata apa yang dan apa yang mengenai kamu daripada kecelakaan, maka adalah dengan sebab usaha kamu. Maka adalah usaha tangan-tangan kamu tu sendiri. Padahal dia itu ampun sebahagian dosa-dosa yang banyak daripada kesalahan manusia. Jadi dengan sebab kita ni salah dengan Allah Subhanahu wa taala banyak, jadi salah tadi itu tidak terhinggalah kita. Innakum tukhti'ul laila wan nahar. Kita ni manusia senantiasa duk salah dengan Tuhan. Wa emma salah dengan cara taksir. Wa emma kita salah dengan cara tafrid. Terkadang kita jadi ifrat. Makna kata taksir ni seolah kata kita wa'amadah, tetapi buat bukan di atas wajah yang sempurna. Semaya itu semaya lah, tetapi tak ada tamak ninuh. Terkadang hati tidak tadabbur. Tidaknya kita itu mendatangkan
perkara-perkara yang nak menyempurnakan amal ibadat kita dan sebagainya. Kita buat dah, tetapi gitulah, tu manusia. Terkadang jadi kelajak, siapa kata tak semaya, tak puasa, taknya kita itu tadabbur langsung terhadap Al-Quranul Karim dan sebagainya. Terkadang cengoh, lawan terus akan ajaran hak Tuhan. Berbagai-bagai manusia. Manusia kita ni berbagai-bagai. Maka semua itu adalah kesalahan kita. Maka kesalahan kita ni Tuhan berjanji kata akan tipu diri kita. Makna kata ia tu akan tipu diri kita dengan sebab kita salah dengan Tuhan. Tuhan janji wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balas hak tak molek tadi itu, kita tu kena dibalas seumpama tu lah. Kalau kita buat molek, boleh molek. Kalau kita buat tak molek, nescaya Tuhan balas dengan benda hak tak molek tadi tu. Semua tu tadi tu daripada mana? Ya, daripada qada dan qadar Tuhan yang kita tu jadi sebab kerja mari. Dengan sebab itu Tuhan kata, lah, banyak kata benda hak tipu mari tu gitulah. Tetapi banyak hak Tuhan pun bagi kita. Banyak hak Tuhan tu ampun bagi kita. Itu ayat yang ke-30. Maka ayat yang ke-31 ni, Tuhan nak ayat pula, mari kita pakat buka Quran, tengok molek. Kata Tuhan nak ayat gapo kepada kita. Tuhan kata, wa ma antum bimu'jizina fil ard. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tuhan kata, wa ma antum bimu'jizina fil ard. Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Makna dengan cara sepatah lalu tu, yakni, dan kamu, wahai manusia, tidaklah nak jadi lepaskan diri di bumi ni. Lepas diri di bumi ni makna macam mana? Katanya ahli tafsir, makna kata kita duduk di atas muka bumi ni, kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala nak binasakan kita dengan sebab kita itu lawan dia, dengan sebab kita itu berlakunya zalim dan sebagainya, tak jadi kepelak gapo di atas Tuhan nak menghapuskan kita tubik daripada muka bumi ini dengan sekelip mata. Itu makna kata wa ma antum bimu'jizina fil ard. Tetapi kita diselamat oleh Allah Jalla Jalaluh dengan sebab rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mendahului marah dia. Dengan sebab itulah kita itu boleh lepaskan diri, dengan sebab Tuhan itu siaplah kepada kita. Itu adalah perhubungan yang rapat di antara ayat yang ke-30 hingga 31. Cuba kita tengok hari ni, kita tengok dalam video dalam gapo yang duk berlaku hara-hara di negara kita, iaitu tipunya berlakunya angin ribut yang kuat yang kita boleh tengok pada masa sekarang lalan ini, iaitu dia pupuk pergi habis. Angin tu pupuk dengan cara kuat. Itu adalah satu tandaan Allah Jalla Jalaluh. Kata Tuhan apabila dia kehendak, dia akan binasa sungguh. Dengan sebab itulah kita sebagai manusia duduk atas muka bumi Tuhan pun kena ingat ratik kepada Tuhan. Jangan terlupa kepada Tuhan, kerana Tuhan ni kuasa di atas semua. Kadang duduk dalam keadaan makan benda haram, menega benda haram, bantu benda yang tak kena, benda yang zalim dan sebagainya, siapakah kita terlupa matlamat asal hak Tuhan menjadikan kita. Kita jangan buat sedap hati. Jangan kita buat sedap hati daripada perkara-perkara tadi itu. Sebab tidak ada apa ni? Wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir. Dan tidaklah ada bagi kamu penggawal, pembantu, penolong. Tak ada siapa boleh tolong lah lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tu. Kalau Tuhan hendak nak berlakunya ribut, maka tak ada siapa boleh nak tahan. Kalau Tuhan hendak nak berlakunya tipunya sinamik dan sebagainya, nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah, maka tidaklah siapa pun boleh nak sekat
daripada kekuatan mana-mana pun tak kuasa nak sekat perkara tersebut. Sebab apa? Sebab Tuhan raya dah tidak ada bagi kamu pegawal dan tidak ada pembantu penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah musyrikun zaman dulu dia naik atas perahu dalam keadaan dia itu menyengutu Allah taala. Fa iza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Makna apabila dia naik atas perahu tu ribut dia datang. Ribut datang di tengah-tengah laut dengan cara kuat. Cuba kita khayal, kata diri kita duduk dalam keadaan lagu tu. Duduk dalam tengah laut, duduk di atas kapal layar. Maka marinya ribut dengan cara kuat. Bagaimanakah keadaan manusia yang duduk di atas perahu tu? Kita ada nak bergantung situ, nak bergantung sini, tak boleh. Maka musyrikun zaman tu da'awullaha mukhlishina lahuddin. Dia itu satukan doa, rayu dia, doa dia, minta tolong dia kepada Allah Ta'ala hal keadaan tak ada campur langsung. La inna raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila Tuhan selamatkan dia, maka dia itu buat pula menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa tu boleh jadi gitu? Sebab manusia kita ni dia suka terlupa. Sukanya tak pandai nak kira, tak pandai nak terima kasih. Manusia gitulah kebanyakan manusia. Dengan sebab itu ayat ni nak menunjuk kepada kita kata, manusia yang mung tuduk buat gapo-gapo atas muka bumi daripada perkara yang aku tak setuju, yang aku tak kena, yang aku itu tak suka, tak reda. Mau jangan ingat nah, kata aku tak kuasa nak menghapuskan dan binasakan kamu. Bukan. Tuhan kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Kalau Tuhan tu nak membinasakan manusia dengan sebab bizulmihim, dengan sebab manusia itu zalim kepada Allah, zalim kepada diri, zalim kepada sesama makhluk, zalim kepada binatang, zalim kepada kejadian Allah Subhanahu wa taala, ma taraka 'alaiha min dabbah. Nascaya tak ada tinggal walaupun sikit pun manusia tak zalim tadi itu di atas muka bumi ini. Tak ada, Tuhan hapus pergi habis. Itu makna kata wa ma antum bimu'jizina fil ard. Jangan buat sedap. Orang yang suka zalim kepada orang, orang tak pandai nak terima kasih kepada nikmat Tuhan dan nikmat yang mereka yang bagikan kepada kamu daripada Allah Taala juga, tapi sebab tu jangan kita terlupa. Jangan kita jadi seperti orang tua kata kaca terlupanya kulit ataupun lembu tu terlupanya kaki. Azakumullah. Itu adalah salah besar dari kita pakai hidup. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah beberapa ayat lah dia kata walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Cuba kita perhati pada ayat tadi itu, we jadi sera masuk dalam hati. We masuk dalam hati, we faham sungguh, barulah kita gerak-geri itu jadi sedap hidup. Kena molek dengan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak ambilnya salah kita. Tak boleh nak jadi sebab kebinasaan kita. Sebab Tuhan ni dia tak buat satu perkara malaikat kita salah. Apabila kita salah, begitulah. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun shadid. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmul mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Cuba kita perhati kepada ayat tu. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala tak kala dia itu nak binasakan satu negeri, satu tempat yang mereka itu zalimah. Inna akhzahu alimun syadid. Allah Ta'ala membinasakan mereka itu dengan binasaan yang bersangat syadid. Buat apa tu? Buat lagu tu. Buat apa? Inna fi dhalika la ayah.
Itu adalah satu tandaan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Inna fi dzalika laayatan liman khafa azabal akhirah. Bagi mereka yang takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Gapo ke hari akhirat? Dzalika yaumun majmu'un lahun nas. Hari yang berhimpun semua manusia di awal hingga akhir, tidak ada kecuali. Maka kena pergi belaka di situ. Maka siap sedialah kita dengan iman kita, dengan Islam kita, dengan ihsan kita kepada hari yang Allah Subhanahu wa taala janji. Tidak ada siapa pun boleh nak lari daripada hari itu sama sekali. Kemudian itu dengan cara ringkas yang alim ulama kita berikan pengajaran di sini supaya kita itu boleh mengambilkan pengertian daripada ayat Al-Quranul Karim dengan cara direktnya. Setelah daripada Allah Subhanahu wa taala mengkhitamkan, makna menutupkan ayat yang ke-31 dengan kata wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir, Tuhan mula pula cerita baru pula. Di dalam Quran dia ada royak keadaan manusia, keadaan hidup, keadaan nak gunanya hidup. Gitulah dalam Quran tu. Dia kata wa min ayatihi, dan setengah daripada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ataupun dan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apa nama? Al-jawari fil bahri kal a'lam. Al-jawari di situ iaitu kapal layar yang ada di tengah-tengah laut. Kapal layar yang orang panggil kata mempindahkan manusia daripada tempat kepada tempat. Pindahnya makan ni, minum ni, pakai barang-barang yang manusia itu berhajat. Wak naik tah kapal besar-besar cik kita tengok dengan mata kepala kita. Itu makna kata wa min ayatihi. Setengah daripada tandaan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gapo? Iaitu al-jawari. Apa makna jawari situ? Makna kapal. Kapal di laut tu lah. Tu. Fil bahri, duduk dalam laut tu. Fil bahri, duduk dalam laut. Kal a'lam, seperti gunung-gunung dan bukit-bukit. Besar kalau kita tengok kapal. Cuba kita tengok kapal yang ada dalam laut yang boleh memuatkan di atasnya tu kapal turbin. Kalau kita duduk di negara Arab sekarang lah ni, tak nanti duduk negara Arab, tengok dalam telefon tahu ada dalam tu kapal besar-besar. Kalau kita kira ngakar tu batu besar ibu tangan ni, kalau kita tahu dalam air dia tergelar. Tapi kapal umpama bukit duduk dalam laut, tapi boleh duduk gi, boleh duduk belayar gi tu salah satu bukan perkara yang bukan perkara yang sekadar kata manusia kita tu duk mikir kata benda tabiat, benda biasa, benda yang jadi kata tak apalah, kita tak ada jadi pelik dak. Itu adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia yang boleh kita nak mikir. Ini adalah ayat-ayat sakut paut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pemberian rezeki ataupun pemberian daripada kemudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala nak memudahkan bagi seseorang manusia yang boleh nak gunanya laut Allah Ta'ala tadi itu, boleh masuk dalam laut tadi tu kapal-kapal besar seumpama bukit-bukit. Boleh duduk dalam tu, bawanya orang, bawanya manusia, binatang dan makan, pakaian dan sebagainya sebagaimana kita telah khabarkan mari tadi. Dan apakah cara permainan Tuhan tadi itu terhadap kapal air tadi itu, kapal layar tadi itu? Gapo Tuhan kata dalam ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Tuhan katakan in yasha yuskinir riha fayadhlalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Ini makna kata satu perkara yang Tuhan nak uji kita baik dengan Tuhan gini ya. Kita tak kena buat laut sendiri.
Tak ada kena duk buatnya angin sendiri. Kita tak buatnya apa nama udara sendiri. Tak. Semua tadi itu Tuhan buat belaka kita. Sebagai kemudahan bagi kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kami waris semua dah kepada kamu wahai manusia. Semua yang manusia itu berhajat. Semua yang manusia itu nak Tuhan waris belaka kepada manusia. Tak ada pun perkara hak Tuhan jadikan. Dia Tuhan tak Tuhan jadikan kita. Tuhan tak ada ui gapo kita. Tak. Tuhan ui belaka kita. Lalu dia kata sini ayat 33 ni. Cuba kita perhati dengan molek. Tengok kata Tuhan ni merahmati kita ni setara mana. Cuba kita tengok. Dia kata jika ia Allah subhanahu wa ta'ala. Iya syak, jika Allah Ta'ala itu kehendak. Kehendak ki Tuhan ini, dia orang panggil kata, di atas kuasa dia. Tiap-tiap Tuhan kehendak, kuasalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jadi. Dia tak serupa manusia. Manusia ada kehendak, tapi terkadang kehendak dia tak jadi. Nak kanan boleh kiri, nak kiri boleh kanan. Tak, nak benda hak jangok boleh hak hudah. Nak benda hak hudah boleh hak jangok. Ada juga manusia. Sebab apa? Kehendak ada, tapi tak ada kuasa. Tapi manusia, tetapi Allah Jalla Jalaluh, tiap-tiap benda yang dia kehendak, dia kuasa. Nah, idza yasha'u qadir, apabila dia kehendak berlaku. Mana berlaku itu makna kata dia kuasa nak buat. Hak ni lebih Tuhan ni. Tak ada perkara lagu ni. Yang nak uji manusia boleh rapat sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala umpama ni tak ada. Bacalah lah kitab mana puasa tak senang hati, puasa tak puas hati seumpama kita baca lah Quran kita. Dia mau kata hanya tak asuk molek baca Quran ya royak belaka. Ada. Hak ni makna kata kita royak di atas sifat kesemulaan jadi manusia. Kalau gitu kak tidaklah ada orang masuk dalam agama Islam sampai kat kena tutup. Kata orang masuk dalam Islam, dalam agama Islam ni tiap-tiap hari ni banyak mana bilang ni. Kenapa? Kalau takut buka benda tu kepada ummah nascaya manusia tu akan terima jadi banyak lagi. Hak ni adalah keistimewaan agama kita tak serupa dengan agama lain. Cuba kita misal dengan cara mudah. Saya nak misal dengan cara mudah. Walaupun Quran kita tidak ditandingi, Quran kita tak boleh kita nak buat sama dengan hak lain-lain. Bukan kita hak nak letakkan gitu. Tuhan sendiri yang letak. Cuba kita tengok di antara orang baca kitab lain daripada kitabullah iaitu Al-Quranul Karim dengan kitab bahasa manusia letak ni. Cuba kita dengar hak agama lain daripada agama hak bukan agama hak as-samawiyah. Cuba kita dengar ambil orang hak baca Quran seperti Tuhan waktu turun Quran. Dia baca kitab hak agama dia, bahasa tak sama. Kalau baca dengan molek Al-Quranul Karim, dia masuk sera dalam hati seseorang tadi itu. Dia makan hati sebagaimana ada royak. Dia makan hati sebagaimana ada royak. Itu perkara-perkara yang kita sebagai manusia kena ambil tahu sini. Tuhan katakan, iya syak. Jika ia Allahu Jalla Jalaluh kandak apa? Kandak mematikan angin. Yuskin. Kalimah yuskinir riha mana mematikan, mendiamkan akan angin. Tak sewi ada angin. Kerana perahu ni hak besar-besar ni dia kena guna udara, kena guna angin Allah Ta'ala. Sebab tu dia ada jalan ni dia. Jalan ni angin dia tu. Ahli yang duduk bicara hal ni dia tahulah. Kata setara manakah jalan dalam laut tadi itu, jalan dalam laut tadi itu tu dia kena nak pergi jalan mana. Supaya juga dengan kapal tubai atas udara ni dia kena guna angin jalan ni dia tadi. Kalau tidak, nascaya kita pernah dengar kan dalam laut ia ada lubang dia. Ada lubang dia ataupun orang panggil kata ada tempat yang seruk air tadi beripu turun bawah. Wallahu alam. Kalau kapal pergi turun situ pakai punah juga. Juga udara ni kapal tubai kalau tak kena dia pergi jatuh
dalam telaga udara tadi, maka utuh turun, gugur turun. Ini adalah perkara yang boleh kita tengok dengan mata kepala. Tak ada payah kita duk kecek dengan cara banyak. Dengan sebab itu semua tadi itu yajri li ajalin musamma. Dia berlaku, dia berlarikan benda tadi itu, semua makhluk, tak kira angin, tak kira air, tak kira udara, tak kira gapo pun, ia pergi mengikut apa hak Tuhan teraturkan dia. Bijaksana Allah Ta'ala dia teraturkan siap kemudian dia mengajarkan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia benda yang manusia itu tak tahu. Dengan sebab itu, orang yang nak belayarkan kapal, dia kena gunanya bitai. Wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bitai dia itu, dia akan gunanya bitai, jalan nak lalu lagu mana. Jalan nak lalu kok mana, nak bawa jadi selamatkan manusia yang ada di atasnya, ataupun nak selamat makan ni, minum ni, pakai benda yang berhajat manusia di atas dia tadi itu, siapa kepada tempat yang dia nak pergi, dia kena gunakan bitai. Juga kapal turbin kena gunanya bitai, nak lalu jalan dia. Guna bitai umpama tu bukan pakai orang panggil kata tok nujung. Tak. Guna lagu tu orang panggil kata guna sebagaimana Tuhan nak royak keadaan. Bak nujung lain. Bak nujung ni dakwa benda gaib, kita guna bitai. Ni benda hissi nampak mata kepala. Sebab tu ada di sana ilmu falak. Ilmu falak suku, ilmu tok nujung sihir ni suku. Kita dah buat sama di antara malai dengan sihir. Ya tak betul lagu tu. Buat sama di antara ajaran yang mari daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ajaran hak mari kok bombing, tak ada mari pada wahyu Tuhan. Ya tak serupa. Tetapi ar-ruwaibidah yang ada zaman kita ni, rajulun tafih tak erti bergapo, kecek tentang urusan agama, buat sama di antara tok nujung dengan ilmu falak, ilmu bitai. Ya tak serupa dua tu. Ya tak sama sekali. Sebab itulah kita jangan duk mengkeruhkan masyarakat dengan perkara-perkara tersebut. Kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah nak mengajar hukum agama, jadi buat sedap ikutlah, ikut akulah, ikut mana pun. Tak. Kita dah kecek ni, kecek hak hukum Tuhan. Tak. Tuhan kata orang kecek tentang agama Allah, sedangkan kita tak tahu, lebih teruk daripada kita sembah berhala lagi. Kerana orang sembah berhala, diri dia yang binasa. Tetapi kita kecek benda hak Tuhan tak ada nak. Kecek di atas berurusan agama, benda hak bukan-bukan. Kita kecek dosa tu, kita kena tanggung. Orang hak kita menyesak ni, kita kena tanggung. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladhina yudillunahum bighairi ilm. Supaya kita kena tanggung dosa kita dan dosa orang tu. Sebab apa? Sebab kita hajar dia benda kita tak tahu. Kita ada buat sedap hak gitu, hak gini, buat sama di antara tok nujum dengan ilmu nujum. Tak sama di antara dua tu. Jauh sangat, tak serupa langsung. Dengan sebab itu, Tuhan kata, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tengok Tuhan. Mula-mula Tuhan tak sewi zalim. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Fawahish ni benda apa yang kata maksiat. Ma zahara minha wa ma batan. Iaitu baris depan orang, belakang orang, dua-dua. Tak ada belakang. Benda hak maksiat. Ma zahara minha wa ma batan wal ithm, dan dosa, wal bagh, dan zalim. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Sembah berhala. Hak atas pada tu apa? Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kita kecek di atas agama Allah sedangkan kita tak tahu. Orang boleh pergi nujung dengan sebab kita pergi tanya perkara-perkara yang gaib kepada bama-bama nujung umpama tu. Kia apa yang nak tanggung dosa tu? Kita orang kena tanggung. Kita orang kena tanggung. Umpama perkara yang gaib itu tadi, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu.
Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu perkara yang gaib, nescaya Allah Taala tu, nescaya dia tak kenalah sihir korek. Tak kenalah luka di hari di Taif. Tak kenalah apa kemusnahan yang berlaku pada hari peperangan Uhud dan sebagainya. Nabi katakan, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Kalaulah aku tahu sungguh benda gaib, nescaya aku tak kena tipu lah bala petaka ni. Dan aku ni akan dapat semua dalam hidup aku ni kebaikan belaka. Tengok masa Aisyah kena tuduh di Abdullah bin Ubay bin Salul. Hadisul ifk. Mananya Nabi SAW sakit kepala apa dia tahu benda gaib. Ada pun hak kata la yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Ayat tu makna wahyu Allah jalla jalaluhu, kerana wahyu ni salah satu daripada benda gaib. Nabi nak kata tak boleh kata gini, Tuhan suruh kata gini, kena nanti wahyu. Ada pun kita tahu benda gaib sebagaimana dia dakwa. Dajjal umpama hari hak duk berlaku ni itu lain. Ya bab lain-lain. Sebab tu kita sebagai umat Islam kena tahu masalah ni. Orang dogi menujung, dogi tanyanya naksik, dogi pegang benda-benda yang Allah Taala itu tegah. Kita nak tanggung lagu mana? Ta'wil bilicing. Hadis Nabi kata man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia pergi jumpa dengan tok nujung, tok kahin, percaya benda tadi itu, nescaya dia seolah kata jatuh agama. Dalam riwayat Muslim, la tuqbalu minhu salatu arba'ina lailah. Dia tak terima 40 hari 40 malam semaya. Imam Nawawi kata kena semaya, akan tetapi pahala tak ada. Kita pergi buka benda-benda lagu tu kepada umat masyarakat dengan sebab kita ada maslahat ni nak wituk bomo tok nujung suka dengan kita. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Ittaqullaha ayuhan nas. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jumpa depan Tuhan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardah. Jumpa sore. Mak masuk syurga kita duk celah. Tuhan kata waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti dulu. Orang ni buat angkara dalam agama aku. Berhenti dulu. Ni gapo-gapo sikit-sikit Wahabi. Gapo gitu. Orang apabila sebut Wahabi di mulut tahu kata orang bodoh, orang kelu. Orang tak reti gapo, orang tak main dah lagu tu. Orang bodoh, orang kelu, orang nak menjatuhkan cara mikir kita daripada benda hak sungguh. Ingat molek. Ini kita royak dengan ikhlas hati. Nampak dah tu? Kita royak dengan ikhlas hati. Kerana benda ni benda tak ada dalam wakil, benda hak sungguh. Cuba kita tengok di Mekah, di Madinah, di mana ada kesenangan, ada ketenangan, ada ibadat, ada kemewahan dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai manusia kena reti, kena tahu, kena ambil penting dengan perkara-perkara ni supaya kita itu boleh menyelamatkan diri kita dan anak cucu kita, orang duk waris kita daripada bala petaka yang ada sekarang lala ni. Baik, kita kembali klik kepada ayat kita ni. Dia kata iya sya yuskinir riha fayadlalna rawakid ala dhahrihi inna fi dhalika laayatin likulli sabarin syakur. Dan jika ia Allah Jalla Jalaluh hendak nak mendiamkan, mematikan angin, Tuhan hendak gerakkan angin wigi tadi itu hendak ki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila angin tu tak ada, jadi lagu mana kapal-kapal tadi itu? Jadilah kapal itu berdiam di muka laut. Dak dia situ nak pergi tak boleh. Ya kita tengok dengan akal kita tu benda duk tolak gi tadi itu gapoh angin. Angin yang Tuhan hantar mari daripada sisinya, Tuhan retah kepada angin. Karena angin ni salah satu daripada tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang boleh gunakan angin dengan cara sempurna iaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tu angin Allah Ta'ala tu hak yang hantar mari, hak kita so tengok dia di udara, tengok air duk pasal tu ke.
Duk pasal gi, ayo tarik ya gi, ayo tarik duk gi. Tu nak ayat kata gapo tu? Allah Taala duk suruh buat lagu tu kerana kalau laut tak berlaku umpama tu angin tak gi penuh air laut. Kerana laut ni tempat beripung semua perkara. Benda tak molek turun laut belaka. Tak kira air ni turun laut belaka. Apabila turun dalam laut Allah Taala jadi Tuhan proseskan. Tuhan proseskan jadi molek semula, jadi udara dengan air apa nama semua tadi itu jadi molek semula. Ini adalah kekuasaan Allah Taala, bukan kekuasaan manusia. Bukan kekuasaan kita. Kita hanya tengok kuasa Tuhan kembali klik kepada Allah Taala yang menjadikan kita. Guna mata, guna akal fikiran, guna telinga dan sebagainya. Ni bukan kita pergi patagi saja gitu. Tak, kita pergi tengok kuasa Allah Taala. Mikir tak kenal tidak royak. Mikir terasa dalam hati. Maka jadilah kapal-kapal itu dia di atas di muka laut. Dipanggil muka laut juga. Tak ada hidung, tak ada mata pun muka laut tu. Nah, mana kata muka laut tu dia gitu. Sesungguhnya ia pada dimakian itu. Sesungguhnya adalah yang pada dimakian itu inna fi dzalika. Sesungguhnya pada dimakian itu, dimakian mana? Dimakian kata Tuhan nak ui langit atau nak ui air angin tadi berhenti tak sewi gi, tak sewi dok. Pasal dia tadi itu la ayat. Makna kata satu tanda kebesaran Allahu Jalla Jalaluh. Allah Taala nak royak kepada kita. Tu satu tanda kebesaran Allah Taala. Bagi siapa? Likulli sabbarin, bagi mereka bagi tiap-tiap mereka mana bagi tiap-tiap orang yang ada sifat sabar. Sabar apa tu? Kenapa Allah Taala wari sifat sabar di sini? Kenapa Allah Taala wari likulli sabbarin syakur? Tuhan wari apa? Sedangkan Tuhan kata in yasha yuskinir riha fayadlalna rawakida ala zahrihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin. Apa likulli sabbar? Bagi tiap-tiap orang yang sabar. Sabar adalah arti kata nak mikir apa yang Allah Subhanahu wa taala wari kepada dia. Dan dia nak ya sabar, gunakan apa hak Tuhan wari tadi itu di atas wajah dia. Nak sabar atas hak wajah hak Tuhan wari tadi itu, nak kita sabar. Sabar di atas apa? Sabar di atas terkadang Tuhan wari sungguh nikmat. Tetapi nikmat tadi itu terkadang di mata kita orang panggil kata coba mari untuk nak kita sabar di atas apa nama? Di atas kita nak berjalankan. Sebab semua pekerjaan di atas muka bumi ni bukan boleh dengan kita tak usaha. Tak kira gapo-gapo kalau kita kata aku tak usaha. Ya tak boleh. Yang kata ke hak lain, kita nak hubung silatul arham di antara kita sama lain. Kena duk pakai sifat sabar banyak mana, terkadang mu luar, terkadang ku tak luar. Terkadang nak jadi satu tu. Kena sungguh. Tu makna kata likulli sabbar ai fi syada'id. Ulama kata fi syada'id, pada tiap-tiap kali kita dicobai adalah kita sabar. Kemudian syakur. Kena syukur pula, sabar dan syukur. Tu hetak sekali sini payah cari ayat Quran alaqah perhubungannya di antara sabar dengan syukur. Malaikat sini ni di ayat yang ke-33 daripada surah Syura tu hetak sekali. Sabar dulu kemudian syukur. Sebab apa kena sabar dulu? Apa tu hetak kata likullin syakurin sabar? Tu hetak kata gitu. Kenapa? Kerana tiap-tiap perkara ia kena susah dulu. Sebab tu apabila kita terbiah diri kita di atas kesusahan, ya seni. Apabila kita marinya seni, tak ada apa. Tapi golek ke kalau orang tak pernah susah, ia nak syukur, ia nak duk keadaan susah tak boleh. Tak pernah susah dia, tak pernah lalui dalam hidup dia susah. Ia nak duk tak boleh. Ia besar mari dia duduk dalam aikon. Duduk di dalam mukayif. Kalau dalam bahasa Sia panggil duduk dalam tu. Tidur pun dalam tu, keadaan duduk lagu tu. Kalau Tuhan cabut diri dia daripada nikmat tu, dia tak boleh nak duduk.
Tapi kalau orang pernah susah, tak pernah ada malaikat umur 50 nu baru adanya ataupun adanya mukayyif ataupun apa nama ikon ni, ya biasa. Ya syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tengok hingga kalimah Allah Taala tu letak dalam Quran ni betul dengan tepat dia. Ini panggil mukjizat kalimatil Quran ataupun susunan al-Quranul Karim. Tapi kita lah kena duk tahu, kena duk mengaji, kena duk tilik, kena duk apa? Sabar dan syukur. Setengah ulama dia tafsir gini. Setengah ulama tafsir kan? Setengah ulama dia kata apabila Tuhan wi nikmat kita, wi nikmat, kamar dia Tuhan heret daripada kita nikmat tu. Heret apa daripada nikmat tu? Nak tahu kata kita ni sungguh dak dengan dia. Nak tengok kata kita nak sabar ke tak? Golek ke orang kita tak ada dengan kanak tak ada nak kira. Kita tak ada kau nak tak? Tak ada dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak misal wi nampak wi jelas sini dengan molek dah. Nak wi faham wi jadi molek sini. Jadi orang kita Allah Taala wi senang ke dia, wi senang. Dia duduk dalam kemewahan. Jadi mewah. Tuhan cabut daripada dia benda mewah tadi. Tuhan kuasa nak cabut dengan serta-merta. Saya pernah kenal dengan satu orang tempat tel kita lah. Ada pak cabangnya kedamah dia. Pak cabangnya. Ikut je nak pergi kano ni demo ni. Nak makan gapo, nak pergi kano pakai lagu mana ikut. Tetapi dengan sebab dia tadi itu cakap suka hina kat orang. Hina kat orang. Kalau kecek ke sakit hati lah orang. Ya kaya ada hak nak kecek tapi bukan tepat lagu tu. Satu hari Allah Jalla Jalaluh dengan kuasa dia cabut habis. Sampai kata tinggal umur tepat ke dia media malaikat kena sewa nak duduk. Nak sewa nak duduk. Salah kata apa nak ayat? Nak ayat kata lepas daripada Tuhan wi nikmat, Tuhan nak cabut tengok. Kata mung ni khabar ada kedak kata nikmat hamung dapat tadi itu daripada aku. Kita terkadang baca Quran lepas wa ma bikum min ni'matin fa minallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah ada nikmat hau daftar kepada kamu malaikat daripada Allah. Tapi perlaksanaan rupa kecek takabur, kecek zalim ke orang, kecek tu kecek ni sampai kan bergerak. Tuhan cabut tu baik. Maka apabila Tuhan cabut tu baik, situlah banyak ke tak najah. Banyak ke apa? Banyak ke tak najah. Banyak ke tak najah sebab apa? Sebab tak tahan. Asal ke kita dengar adalah hadis sahih tu ke, ada hak puak pesing kata mata buta. Lepas tu kepala tak ada rambut. Soal lagi alamat azkur mana kata apa nama tuli telinga. Malaikat turun mari dok dekat ada susah tu puak tu. Dok dekat ada susah. Malaikat mai wi, nak gapo aku nak nikmat ni gini. Akhir Allah Subhanahu wa taala hatta malaikat mari semula pula sebagaimana dok royak hadis Nabi dok royak. Nak minta 2 ekor ya kambing. 2 ekor ya nak minta. Nak cuba tengok manusia tu nak ingat kedak terhadap nikmat hak asal tu. Dia kata aku kaya tak ada bergaduh dengan dia nak minta mudah-mudah pakai dia dia kata. Supaya orang sekarang kaca-kaca duk kerja nak zakat apa duit kau orang dia kata. Ada orang kecek lagu tu pada zaman kita ni tak faham agama tu ada orang Islam tapi tak faham agama. Keceklah tu. Lagu mana? Lalu Tuhan cabut daripada dia. Nikmat tadi Tuhan cabut daripada dia. Satu orang tu tak. Dia kata nak ambil lah. Aku dulu tak ada senang kalau Tuhan baru senang ya aku ni. Maka kau tambah. Coba Tuhan lepas daripada Tuhan wi ni. Ni berat. Tuhan wi kita mewah gapo, Tuhan wi kita senang gapo, Tuhan wi gapo pada kita terkadang Tuhan cabut. Terkadang cabut masa. Tak ada masa tak ada. Terkadang cabutnya apa nama kekuatan kita. Terkadang cabutnya apa nama harta benda kita. Terkadang cabutnya kawan kita. Cabut segala-gala cabut. Tuhan nak tengok atau kita nak terhadap dan nak sabar ke tak. Fisyadaid. Maka hendaklah kita sabar situ nasib benda itu akan kembali kepada kita. Yakin situ. Sebab itulah fa'ulqihi fil yam
wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ingat situ. Dia beranak tubik mak Nabi Musa ke dia beranak tubik? Lalu Allah Ta'ala suruh lota turun di dalam air. Cuba tengok hati ibu seseorang. Mu tak usah takut, mu tak usah pusing. Aku nak kembali kelik sendiri kepada mu. Dan aku nak jadikan dia itu sebagai rasul daripada rasul aku. Dia buat, okey. Sebab tu situ tu kena jaga. Likulin sabar mana sangat bersangat tersyukur. Mari sungguh mubalaghah. Kemudian syakur, kena syukur terhadap nikmat Allahu Jalla Jalaluh, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir insya-Allah kita 5 minit, iaitu ayat yang ke-34. Au yubiquhunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Ataupun ia binasakan. Allah Ta'ala kuasa nak binasakan. Yubiquhun ayyuhlikuhum. Tuhan nak binasakan dengan sebab usaha mereka. Tuhan wi nikmat kepada dia, kemudian dia Tuhan tarik daripada dia. Dia tak sabar, tak ada guna dak sabar situ. Habis licin. Tu dia. Tuhan wi nikmat kepada dia, tapi dia tak syukur terhadap nikmat Tuhan wi. Tuhan cabut habis licin. Tu makna kata au yubiquhun bima kasabu. Mereka itu usaha. Mereka itulah sebab usaha mereka itu usaha sendiri. Tak pandai nak syukur, tak pandai tu, tak pandai ni. Setengah ulama yang tafsir gini. Setengah ulama yang kata au yubiquhunna bima kasabu ai walau syaa la ahlaka as-sufun. Nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia kandak, nescaya Tuhan membinasakan gapo nama kapal-kapal hadu belayar di atas laut tadi itu. Dengan sebab di atas tu orang tak beriman dan sebagainya, dengan sebab dosa mereka itu duk sia-sia dan sebagainya, Tuhan kuasa nak tergelarkan. Dan tu ada juga dalam berita-berita kita boleh tengok tergelar sungguh perahu besar tadi itu tu. Maka masuklah dalam ayat ni au yubiquhunna ai atau ia Allah membinasakan dengan sebab usaha mereka. Wa ya'fu an katsir. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahliha. Minta Allah Ta'ala jadikan kita daripada puak Tuhan wa ya'fu an katsir. Amin. Padahal ia mengampunkan sebahagian yang banyak daripada kesalahan kita. Hak ni hak kita nak. Hak ni banyak hak kita nak. Sebab gapo Tuhan ampun? Sebab hati kita tadi itu berasa gapo? Anibu ila rabbikum wa aslimulah. Hati kita rasa tak kerah. Orang kita salah tu salah tapi hati tak kerah. Orang hati kerah ni tak tahu nak buat juga. Ya salah tak nampak tak salah. Dia zalim tak nampak kata zalim. Tak tahulah hak tu. Tapi orang apabila salah tapi hati dia rasa salah, orang zalim tapi hati dia tahu kata tak kena, hak tu akan masuk dalam wa ya'fu an katsir. Itu adalah satu wasiat daripada Allah Jalla Jalaluh kepada kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian dan dengan Quran. Inilah setengah daripada wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, supaya kita itu jadi orang yang senantiasa nak calonkan diri kita jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala semasa kita hidup di atas muka bumi ini yang sebentar. Lagi akan kita dapat pengajaran daripada Allah Jalla Jalaluh pada hari akhirat kelak dengan kekal abadi. Kita di sana tidak ada mati, tidak ada binasa, tidak ada perkara-perkara yang nak menyakiti kita dah di sana. Apabila boleh masuk syurga, habis benda tu, tak ada benda tu. Sebab itulah kita gunalah masa duduk atas muka bumi ini. Jangan kita kerah hati, jangan kita menzalimi orang, jangan kita tak ingat budi bahasa, jangan kita tak pandai terima kasih, jangan kita tak jadi orang yang syukur, jangan kita tak jadi orang yang sabar. Jangan lagu tu. Kerana benda-benda tu akan membinasakan diri kita dengan cara serta-merta. Itulah sedikit daripada isi kandungan Al-Quran pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung wa ya'lamal ladzina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis pada hisah yang lagi akan datang biiznillah ta'ala. Maka marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis kita dan memberkati hidup kita, supaya kita jadi hamba Allah Ta'ala yang mulia di atas muka bumi ini dan dirahmati oleh Allah Ta'ala dunia dan di akhirat nanti.
As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.